السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penulis Ustaz Mahdi Syarudin, khatibullah muslim-musliman yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mulakan penulisan surah yang baru yang namanya surah Al-Muzammil. Surah yang dikenali dengan nama surah Al-Muzammil ini, dan satu-satu namanya. Biasanya kita telah pun mentafsirkan banyak surah daripada Al-Quran. Kita lihat ada banyak nama yang merujuk kepada surah tersebut, barangkali lebih dari satu. Tapi berbeza dengan surah Al-Muzammil, ternyata hanya satu saja namanya. Jadi tema utama surah ini, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, adalah satu bimbingan kepada Nabi Muhammad SAW agar mempersiapkan mental untuk menerima tugasan penyampaian risalah, menghadapi rintangan-rintangan sekaligus ancaman daripada pihak yang mengingkari baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan utamanya, kata Imam Al-Biqai, adalah informasi bahawa segala amal kebajikan menghilangkan rasa takut dan menolak segala bentuk bahaya, dan ia meringankan beban, khususnya bila amal kebajikan yang merupa kehadiran kepada Allah SWT dan konsentrasi dalam amalan dilakukan kepada kegelapan malam. Jadi namanya Al-Muzammil ini menunjukkan tema dan tujuan pokok kepada surah yang sedang kita bincangkan. Muslim-musliman yang dimuliakan Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala pada awal surah ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila. Wahai yang muslimun, maka bangkitlah. Ini merupakan satu ucapan mesra wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan rasa kasih sayang, baik kerana baginda sedang nyenyak tidur, disuruh untuk bangun, atau kerana beratnya tanggungjawab yang dipikulkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bahasa yang digunakan bahasa yang berlemah lembut. Bangunlah pada malam hari, iaitu bangun untuk mengerjakan salat. Jadi perintah Allah SWT untuk mengerjakan salat selalu disebut dengan qiyam, yang berarti mengerjakan sembahyang. Sebab dengan menyebut bangunlah atau mendirikan salat, jelas bahawa salat itu didirikan dengan sungguh-sungguh, dengan kesedaran yang sepenuhnya, bukan sambil lewa. Kecuali sedikit, iaitu tinggalkanlah malam itu untuk beristirahat agak sedikit, namun yang terbanyak hendaklah melakukan ibadah, melakukan salat sebagai contohnya, seperdua. Jadi maksud di sini seperdua malam, seperdua gunakan untuk mendirikan salat, dan seperdua lagi untuk istirahat, atau kurangi sedikit daripadanya. Kalau dikurangkan daripada seperdua, jadilah sepertiga, atau tambah daripadanya. Kalau tambah daripada 1/2, maknanya lebih banyak, iaitu menjadi 2/3. 2/3 malam guna untuk qiyamul lail, maka tinggallah 1/3 untuk tidur. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, tidur yang paling baik seperti yang disebut Nabi SAW tentang tidurnya Nabi Daud, qiyamnya Nabi Daud. Afdalul qiyam qiyami Daud alaihi salam. Sebaik-baik qiyam adalah qiyamnya Nabi Daud alaihi salam. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sudusahu wa yanamu thuluthahu. Nabi telah menyifatkan bahawa qiyam yang paling baik adalah qiyamnya Nabi Daud alaihi salam, iaitu Nabi Daud ni tidur pada separuh malam, bangkit 1/6 dan tidur 1/3 lagi. Katalah malam ni bermula pada pukul 11 dan berakhir pada pukul 5 pagi. Katalah begitu tuan-tuan. Ataupun mula pada 12 malam dan berakhir pada 6 pagi, dengan masuknya waktu subuh. Jadi 6 jam itu dibahagikan kepada
Seperdua yang pertama, iaitu 12 sampai 3, tidur. Ini adalah qiyamnya, tidurnya Nabi Daud. Kemudian bangkit 1/6, iaitu sekitar pukul 3 sampai pukul 4. Dan kemudian tidur semula, iaitu daripada pukul 4 hingga pukul 6. Ini seperti yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW. Ini sekurang-kurangnya qiyamul lail. Tapi yang paling baik adalah 1/2, dan kalau mampu 2/3 malam. Dan tentunya ini perlu pada latihan tuan-tuan muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Cakap memang senang, tapi nak melakukannya masya-Allah amatlah payah. Kemudian selain daripada mengerjakan salat malam, baik 2/3 ataupun separuh ataupun 1/3, dan 3 bentuk ini terserah kepada kekuatan masing-masing untuk mengerjakannya. Hendaklah pula Al-Quran yang telah diturunkan kepada engkau itu engkau baca perlahan-lahan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibaca dengan tergesa-gesa. Biar dibaca sedikit, isi Al-Quran itu masuk ke dalam hatimu dan kau fahamkan dia dengan mendalam. Muslimat ini boleh kau sekalian. Cara membaca Al-Quran ni kalau kita lihat dalam amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan waratil Quran tartila. Bacalah Quran dengan perlahan-lahan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil Quran tartila. Bacalah Quran dengan perlahan-lahan. Perlahan maksud di sini adalah mentadabburnya, supaya kamu memahami dan merenungkan maksud yang terdapat di sebaliknya. Aisyah radhiyallahu anha telah pun menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca satu surah dengan perlahan-lahan, sehingga seolah-olah surah itu lebih panjang daripada surah yang lebih panjang daripada ini. Sebab dalam Sahih Bukhari disebutkan bahawa Anas ditanya tentang cara membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, maka beliau menjelaskan bahawa Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, baginda memanjangkan Bismillah pada lamnya, Bismillah, dan kemudian memanjangkan Ar-Rahman, Ar-Rahman, Man dipanjangkan, dan Ar-Rahim dipanjangkan huruf haknya. Kata Ibn Jurayj pula daripada Ibn Abi Mulaikah, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, bila tanya tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah menjelaskan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni membaca, kalau kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Maknanya baginda berhenti dengan tertib pada tiap-tiap ayat. Baginda berhenti. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud dan juga Tirmizi. Jadi cara baca Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan tidak tergesa-gesa. Satu ayat terpisah daripada yang lain. Kalau kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah dengan cara ni. Tak payahlah terkejar-kejar. Bulan Ramadan sebagai contohnya, terkejar-kejar baca lagi bangga pula Al-Quran itu dibaca dengan tergesa-gesa. Mana dia nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau begitu gayanya? Al-Fatihah dibaca senafas, dibangga-banggakan golongan yang jahil seperti itu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bacanya dengan tertib. Tertil dimasukkan di sini iaitu dengan perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Inilah contoh teladan daripada Nabi SAW sendiri dalam baca Al-Quran. Malah baginda telah menganjurkan supaya dilagukan dalam bacanya. Bahkan baginda suruh baca dengan perasaan sedih, seolah-olah nak menangis, supaya dia lebih masuk ke dalam jiwa. Itu sebab bila Nabi SAW mendengar Abu Musa al-Asy'ari membaca dan sungguh baik bacaannya, maka Nabi SAW telah pun memuji Abu Musa ni dengan sabda Nabi, "Laqad utiya hadza mizmaran min mazamiri ali Daud." Sungguhnya orang ni telah dikurniakan suara yang sangat bagus seperti suara Nabi Daud. Dan Nabi juga telah menjelaskan, "Zayyinu al-Quran bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Begitu Nabi telah pun bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukanlah dari kalangan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran Karim. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Nabi mengajar kita untuk membaca, beringat kepada kita jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, bacalah dengan perlahan. Jangan membaca dalam keadaan tergesa-gesa. Kalau bertemu dengan keajaiban yang terdapat dalam Al-Quran ini, berhentilah untuk merenungkan dan gerakkan hati untuk perhatikan. Oleh sebab itu, inilah kaitan di antara dua ibadah ini, iaitu sembahyang malam dengan qiyamul lail. Qiyamul lail dengan tartilul Quran, dengan
di antara qiyam dan juga tertil. Dan itu pun lebih dianjurkan lagi oleh Nabi SAW pada bulan Ramadan. Di samping mengerjakan salatul lail, dianjurkan pula untuk membaca Al-Quran dengan tertil supaya jiwa kita lebih kuat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan sebab itu apa yang kita mohonkan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tanya berikutnya, tuan-tuan muslimat ini boleh kat sekalian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Sungguhnya kami akan menurunkan ke atasmu perkataan yang berat. Mengapa Allah SWT merintahkan Nabi untuk bangkit salat, memunajat kepada Allah SWT? Kerana disebabkan sesungguhnya kami melalui Jibril dalam masa yang singkat akan menurunkan ke atas wahai Muhammad perkataan yang berat, iaitu firman Allah SWT berupa Al-Quran. Perkataan sanuqi ni tuan-tuan yang boleh kawasan, dia ambil perkataan laqiyah, yang pada mulanya bermaksud bertemunya dua perkara dalam bentuk dekat. Dia juga biasanya diertikan dengan perkataan mencampakkan, dan ini mengandungi erti keras dan cepatnya campakan tersebut. Jadi Al-Quran ni menggunakan perkataan tersebut dalam berbagai bentuk dengan makna yang berbeza-beza, namun kesemuanya bermuara kepada erti bahasa yang kita gambarkan di sini, iaitu bertemunya dua keadaan ataupun dicampakkan dengan keras. Jadi penggunaan kata tersebut mengisyaratkan kehadiran wahyu yang demikian cepat, begitu juga dekatnya wahyu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaika yang digunakan dalam ayat ini mengandungi makna kemantapan juga, mengesankan kepada kita bahawa wahyu yang akan diterima oleh Nabi sallallahu dalam keadaan berat ditegaskan lagi dengan perkataan saqila. Saqila maknanya berat. Qaulan, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bermaksud ucapan yang diterima Nabi SAW. Dia merupakan lafaz yang bersumberkan langsung daripada Allah SWT. Jadi baginda menerima wahyu daripada Allah SWT bukanlah berupa inspirasi. Kerana inspirasi ataupun ilham adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung berkaitan dengan persoalan-persoalan yang difikirkan atau telah difikirkan. Tapi wahyu merupakan satu yang diterima oleh para Nabi, yang merupakan pengetahuannya langsung berkaitan dengan masalah-masalah yang tidak terfikir oleh manusia. Jadi saqilah yang dimaksudkan di sini tuan-tuan, qaulan saqilah maknanya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbeza daripada inspirasi. Kerana inspirasi ataupun ilham ni biasanya hasil daripada berfikirnya seseorang, belum tentu betul, belum tentu dapat dilaksanakan. Tapi kalau qaulan saqilah lah merujuk kepada wahyu yang semestinya tepat. Muslim-muslimat ini boleh kat sekalian. Jadi bila menyebutkan tentang inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Wahyu sebenarnya memang satu benda yang berat bagi rohani dan jasmani Nabi SAW. Kerana kedatangan malaikat Jibril membawa wahyu ini bukanlah perkara yang mudah. Ia merupakan satu perkara yang sangat berat kepada Nabi SAW. Kerana itu telah dijelaskan bahawa bila wahyu datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayusamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala, wa ahyanan yatamathalu li al-malak rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqul. Kadang-kadang datangnya seperti loceng. Ini adalah satu yang sangat berat ke atasku, lalu wahyu itu pun terputus daripadaku sementara aku telah mengerti apa yang dikatakannya. Kadang-kadang malaikat pula datang dalam rupa manusia, lalu dia berbicara kepadaku dan aku mendengar perkataannya. Wahyu ni tuan-tuan yang dimuliakan sekalian merupakan satu benda yang berat, bermakna disebutkan turunnya kepada Nabi SAW ketika satu keadaan Nabi SAW berada di atas unta. Maka unta yang baginda naiki itu tidak dapat nak melangkah, nak meneruskan perjalanannya kerana beratnya wahyu yang dipikul Nabi SAW. Zatnya, pelaksanaannya merupakan benda yang berat. Dalam hadis yang lain menunjukkan bahawa Zaid bin Sabit yang bercerita satu kali wahyu turun kepada Nabi SAW, sedangkan kaki Nabi bersila terletak di atas kaki Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Maka Zaid pun merasa sangat berat sehingga dia tidak mampu untuk menggerakkan kaki beliau. Kata Ibn Jarir Tabari pula dalam tafsirnya bahawa wahyu yang dimaksudkan berat ini
daripada dua pihak. Berat bagi badan sebab malaikat datang dalam rupa yang amat berat untuk dilihat ataupun dalam zat yang sangat menakutkan. Dan berat bagi jiwa kerana berat tanggungjawab yang dipikul ke atas bahu Nabi SAW. Soalan yang berkasihan, nanti kita akan lanjutkan lagi maksud perkataan berat di wahyu ini dan kuliah yang datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.